Persiapan Pusat Perubatan Swasta membantu Kementerian Kesihatan merawat pesakit COVID-19. Juga garis panduan baharu bagi pengimarahan masjid dan had bilangan jemaah solat dikeluarkan. Butirannya langsung kita bersama Vanessa Mering dari Studio Berita RTM Kuching. Silakan V. Terima kasih Syuhaida, salam hormat dan salam sejahtera. Borneo Medical Centre BMC telah membuat persiapan bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merawat individu yang dijangkiti COVID-19 di Sarawak. Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah BMC Dr. John Chew Chiming berkata ini sejajar dengan ordinan darurat yang dikuatkuasakan sehingga 1 Ogos depan, iaitu hospital swasta boleh diarahkan oleh KKM untuk membantu merawat individu yang dijangkiti COVID-19. We are planning, we are allocating about a ward of 8 beds at the moment with ICU facilities at Borneo Medical Centre, and that is in the planning phase at the moment. We're renovating now. Dr. John Chew menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengetuai Ahli Lembaga Pengarah BMC mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Jelasnya kerjasama semua pihak amat penting dalam memerangi pandemik COVID-19 sambil berharap vaksin COVID-19 akan dapat diperoleh secepat mungkin. Kunjungan ini bertujuan memaklumkan perancangan BMC membina bangunan tambahan pusat perubatan itu di tapak bangunan Salvation Army sedia ada di Jalan Banhok dan Jalan Uplands. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menggerakkan kepolisian komuniti secara lebih agresif di semua daerah dalam bahagian Miri, terutama di kawasan zon hijau. Menteri bertanggungjawab terhadap JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, dalam satu kenyataan memberitahu ini sesuai dengan peranan masyarakat membantu JPBB Miri menghentikan penularan pandemik COVID-19. Jelasnya selaras dengan objektif kepolisian komuniti, ketua masyarakat dan ketua kaum perlu bertindak agresif dalam memantau, menyelaras dan mengatur aktiviti di kampung atau rumah panjang masing-masing selain meningkatkan kesedaran dan membuat publiciti mengenai bahayanya COVID-19. Tambahnya, semua pihak perlu mengetatkan dan menghadkan pergerakan orang ramai di kawasan komuniti mereka serta membantu petugas barisan hadapan memantau aktiviti di kawasan jagaan masing-masing. Ini termasuk melaporkan aktiviti yang tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP dan PKPB. Datuk Lee berkata kejayaan menangani penularan COVID-19 memerlukan semua pihak bekerjasama dan memainkan peranan masing-masing sebagai pemimpin akar umbi masyarakat, belia yang prihatin dan saling memperingati antara satu sama lain. Majlis Islam Sarawak MIS mengeluarkan garis panduan baru bagi pengimarahan dan had bilangan jemaah solat bagi Masjid Al-Muslihin di daerah Dalat, bahagian Mukah berkuat kuasa hari ini sehingga 9 Februari depan. Ini susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar PKPB di Kampung Sungai Ud dan Kampung Sungai Ud Hilir. MIS dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti pengimarahan termasuk ceramah, kuliah, bacaan Yasin hendaklah ditangguhkan sepanjang tempoh itu. Solat Jumaat dan solat 5 waktu boleh diadakan dengan had bilangan jemaah tidak melebihi 12 orang terdiri daripada jawatankuasa pengurusan masjid dan surau sahaja. Manakala tidak diwajib mengerjakan solat Jumaat bagi sesiapa yang tidak memperoleh kuota jemaah solat Jumaat, sebaliknya hanya wajib mengerjakan solat fardu Zuhur sebanyak 4 rakaat seperti yang ditetapkan Fatwa Negeri Sarawak. MIS turut mengingatkan masyarakat Islam agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Lembaga Fatwa Negeri Sarawak. Tiada lambakan hasil pertanian dan laut berlaku semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di bahagian Sibu. Pegawai Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama bahagian Sibu, Muhammad Hanif Haswandi Julaihi berkata, setakat ini pihaknya belum menerima aduan daripada petani dan nelayan berhubung perkara tersebut. Jelasnya, Fama bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Sibu dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK memantau dan membantu para petani jika ada berlaku lambakan hasil pertanian dan hasil laut. Kita setakat ini belum ada menerimalah
apa-apa aduan ataupun komplain daripada petani lah berkenaan adanya berlaku lambakan tanaman di kawasan Sibu, di bahagian Sibu semasa PKP ni lah. Beliau ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Sibu. Kawasan pentadbiran pejabat Fama bahagian Sibu merangkumi daerah Kenawit, Selangau dan Sibu. Muhammad Hanif Haswandi berkata sepanjang tempoh PKP dilaksanakan, kebanyakan para petani tidak dapat menjual hasil tanaman berikutan pergerakan terbatas. Fama katanya akan membantu membeli hasil tanaman serta menyelesaikan masalah jualan pihak petani yang terkesan. Sepanjang tahun 2020, Fama telah membuat pembelian kira-kira RM30,000 yang melibatkan 22 orang petani dan hasil jualan tani sebanyak RM42,000 telah dijual di sekitar Bandar Sibu. Beberapa buah rumah panjang di Limbang, khususnya di Dewan Undangan Negeri Batu Danau, mengambil inisiatif sendiri tidak membenarkan orang luar berkunjung ke kawasan mereka. Ia sebagai langkah mengekang penularan wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Palus Palu Gumbang berkata langkah yang diambil itu atas usaha penghuni rumah panjang berdepan keadaan yang mencabar ketika ini. Saya ada dihantar gambar bahawa di jalan, sebagai contohlah di Jalan Ulu Lubai, mereka membuat papan tanda tidak membenarkan orang luar memasuk kawasan tersebut. Dan selain daripada itu, mereka juga saya difahamkan mereka juga tidak akan mengadakan majlis-majlis. Jadi ini sudah tentu dapat membantu. Bercakap kepada media, Paulus berkata langkah itu akan dilakukan sehingga COVID-19 berakhir. Dalam perkembangan lain, Paulus memberitahu tiada isu kekurangan bekalan makanan di kawasannya. Jelasnya setakat ini tiada aduan dilaporkan berkaitan perkara tersebut. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syuhaida. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Vanessa dengan perkembangan tersebut. Seterusnya, lintas